Okey, Assalamualaikum. Jadi kita akan bincangkan example 14. Example ni macam saya cakap tadi sama saja macam example 12. Cumanya dalam example 12 kita selesaikan dengan menggunakan conservation of energy. Dalam example 14 kita akan gunakan work energy theorem. Okey, mari kita tengok soalan pada example 14. A 3 kilogram crate slides down a ramp. The ramp is 1 meter in length and inclined at an angle 30 degree, as shown in figure 5.17. The crate starts from rest at the top. Experience a constant force of magnitude 5 Newton, a constant friction force of magnitude 5 Newton, and continues to move a short distance on the horizontal floor after it leaves the ramp. So soalan A sepatutnya ada typo kat sini. Use work energy theorem to determine the speed of the crate at the bottom of the ramp. Okay. So kita listkan terlebih dahulu information yang diberikan oleh soalan. Tadi kita dah baca soalan. So information yang pertama sekali adalah the mass is 3 kilogram. The displacement S is 1 meter. Angle theta dia bagi sama dengan 30 degree. Okay, ni kita hati-hati bila kita apply. Adakah kita akan guna angle 30 degree ni ataupun tidak. Constant frictional force of 5 Newton. Okay. The object starts from rest. Maksudnya initial velocity objek itu sama dengan 0 meter per second. Okay, itu saja information yang soalan berikan. So, apa yang kita nak cari kat sini adalah kalau atas tadi initial velocity u sama dengan kosong pada initial point, di bawah ini objek itu ada buat pergerakan dengan velocity v. Nilai v ni yang kita nak cari. Masih sama lagi dia punya target kita. Okay. Untuk kita apply work energy theorem, dalam nota dalam syllabus dia kata work energy theorem W is equals to delta K. W dalam kes ini dalam kes equation work energy theorem ni sebenarnya adalah the net work done on the crate is equals to the change in kinetic energy. Ini yang betulnya sebenarnya. Okay, cuma simbol yang digunakan dalam syllabus hanya W saja. Tapi saya tak nak awak keliru. W tu W apa? W tu itu adalah the net work done. Kita dah buat dalam example yang pertama dulu. Kita kira net work done. Apa dia net work done? Work done by each forces on the crate. Okay. So di sini, yang pertama sekali, kita nak tahu bahawa the crate bergerak dengan displacement 1 meter. Saya tak apa nak gariskan sampai ke bawah. Okay. Sampai ke bawah sebenarnya 1 meter tu. Okay. Tak boleh ni sebenarnya. Kena sampai ke bawah. Okay. Displacement S sama dengan 1 meter. Apa force yang bertindak ke atas objek ini sepanjang pergerakan 1 meter tu? Force yang pertama sekali adalah weight. Weight ke bawah. Okay. Dan kita tengok. Angle theta 30 darjah itu dilabelkan dekat sini. Okay. Itu yang pertama. 30 darjah juga. Itu sama 30 darjah. Itu force yang pertama yang bertindak kepada crate itu. Logik lah.
Okey, bila kita main gelongso, yang menyebabkan kita bergelongso, daripada gelongso itu adalah berat kita. Pada masa yang sama, ada friction. Friction opposite to the motion. Okey, friction kita opposite to the motion, friction. Ada tak lagi yang lain? Tak ada apa yang tarik crate tu. Semata-mata yang menyebabkan crate itu menggelongso ke bawah adalah weight dia. Betul ada normal force. Tapi jika kita dapati bahawa angle di antara normal force dan juga displacement adalah 90 darjah. Jadi work done by normal force sama dengan 0. Pasal apa? Angle theta sama dengan 90 degree. Angle theta ni apa? Angle antara N dan juga S. Okey. Jadi net work done pada crate itu sepanjang pergerakan 1 meter hanya ada 2 saja. Disumbangkan oleh 2 force. Yang ini the work done by the gravity. Okay, so yang itu adalah gravity. Okay, weight is a gravitational force. Okay, work done by gravity plus the work done by friction. Hanya ada 2 saja. Itulah dia W net kita. Okay, is equals to the change in kinetic energy. The change in kinetic energy adalah kinetic energy initial final minus kinetic energy initial. Itulah equation dalam work energy theorem. Okay, work done by gravity apa dia? Work done by gravity adalah weight times displacement times cos theta. Okay, tetapi kena ingat bila kita apply equation work done F kali S kali cos theta. Angle theta ini adalah angle di antara weight dan juga displacement. Jika kita lihat kembali dalam gambar raja, angle di antara weight dan displacement adalah yang saya warnakan dengan warna hijau itu. Itu adalah angle theta. Dan dalam kes ini, angle itu bukan 30 darjah, tetapi bersamaan dengan 60 darjah. 60 degree. Mana kita tahu 60 degree? Mestilah the total angle di antara Y dan juga S ini 90 degree. Yang biru itu 30 darjah, yang hijau itu mestilah 60 darjah. Okey. Jadi yang di sini adalah angle theta, yang hijau 60 darjah bagi weight tu. Plus the work done by friction. Friction times displacement times cos theta. Okey, kat sini macam saya dah gunakan simbol yang sama kan, tapi saya nak awak beritahu bahawa cos theta dalam kes ini pula adalah angle di antara friction dan juga displacement. Dan dalam kes itu adalah 180 darjah. Okey. 180 degree. Yang itu adalah angle yang warna biru ni. Okey. 60 degree. Angle yang warna kuning lah. Okey. Angle antara weight dan juga displacement. Okey. Itu sama dengan kinetic energy final adalah half m times v square. In fact, v tu yang kita nak cari. Minus kinetic energy initial, half times m times u square. Kelas, soalan dah cakap bahawa initial kinetic energy, dia dah cakap dah, the crate starts from rest. The crate start from rest. U sama dengan kosong. Maksudnya equation ni
kalau saya tulis balik dengan cantik, dia akan jadi apa? Weight sama dengan M kali G kali S kali cos 60 degree. Saya nak gantikan terus angle theta tu. Plus F kali S kali cos 180 degree. Is equals to half mv square. Okay, U dah tak ada lah. U dah tak ada. Okay, perhatikan equation ini. Nilai S itu sama dengan 1. Nilai S itu sama dengan 1. Displacement S sama dengan 1. Kita dah define tadi ke atas. Okay. Kalau kita masukkan dulu nilai S itu, apa akan jadi? M kali G kali 1 kali cos 60. Okay, sebenarnya tak payah buat macam ni. Patutnya dah boleh masuk terus information. Saya nak tunjukkan satu benda sebenarnya. Kali F S kali cos 180 degree is equals to half mv square. 1 darab cos 60 adalah 0.5. Okay. Cos 180 degree adalah negative 1. Betul tak? Betul Sama dengan half mv square. Okay, patutnya gantilah terus kan dapat cari V. Tapi saya nak tunjuk, saya nak prove satu point. Kalau awak tengok tadi dalam perbincangan, dalam example 12, kita dapat equation ini. MGH is equal to half mv square plus fs. Itu dalam example 12. Bila kita apply rumus energi. Sekarang, bila kita apply rumus work energy theorem, apa yang kita dapat? Kalau awak comparekan kedua-dua equation ini, sebenarnya kita dapat benda yang sama juga. 0.5 itu adalah, kalau tengok gambar, 0.5 itu adalah height. Okay. So, kalau equation ni saya tulis balik, mg kali 0.5 is equal to half mv square plus fs. Perhatikan. Ini daripada example 12. Ini jalan kerja yang kita buat adalah example 14. So sebenarnya sama saja. Okay. Walaupun yang example 14 kita guna work energy theorem. Okay. So macam biasa substitute saja information yang kita ada. 3 kali 9.81 kali 0.5 kali setengah kali mass 3 tambah F 5 kali S1. Okay, V tertinggal ni. Cari nilai V. Dan of course, dah equation yang sama kita pakai sebenarnya. Kita derive equation yang sama juga. Pastinya nilai V kita dapat jawapan yang sama. Yang ini 2.54 meter per second. Saya jamin betul. Cantik Ini yang cantiknya. Okay, so apa? Menunjukkan bahawa konsisten konsep kita ni. Buat cara yang berbeza, jawapan yang sama. Cuma dalam work energy theorem ni, awak kena apply balik cara nak kira work done tu. Awak nak kena apply balik cara nak kira work done. Itu je lah. Macam dalam 5.1. Dalam dalam conservation of energy, kita cuma identify saja initial dan final point kan. Okay. Lepas tu, soalan B. Masih lagi soalan yang sama. Kalau sebelum ni kita apply guna work energy, conservation of energy, soalan B kita akan apply guna work energy theorem.
Okey. Ni dah ada kat bahagian bawah lah. Saya dah ambil keratan yang di sebelah bawah ini. So soalan B dia kata, how far does the crate slides on the horizontal floor if it's continue to experience a frictional force of magnitude 5 Newton? Okay. So di sini kita nak apply equation work energy theorem. Mana work energy theorem kata the net work done on the object is equal to the change in kinetic energy. Okay. So apa yang berlaku di sini? Initially memang dia ada velocity. Velocity dia kat atas ni kita dah kira 2.54 meter per second. So ada initial velocity 2.54 meter per second. Ini boleh kita gunakan dengan simbol U lah. Saya nak define simbol yang lain. U. Okay. U sama dengan 2.54 meter per second. Final velocity V sama dengan 0 meter per second. Itu yang pertama. Kemudian kita tengok pula apa dia force yang bertindak ke atas objek itu sepanjang dia bergerak ini. Sebanyak S yang kita nak cari. Force yang ada adalah friction, normal force dan juga weight. Okay. Work done by normal force dan juga weight sama je lah dengan work done by gravity, sama dengan zero. Kerana dalam kes kedua-dua ini, angle di antara normal force dan juga weight adalah 90 degree. Therefore, the net work done pada objek ini adalah work done by friction. Itu saja, ada satu je lah. Sama dengan half mv square minus half mu square. The change in kinetic energy. The final kinetic energy minus the initial kinetic energy. Okay, so apa yang jadi? V sama dengan kosong. V is equal to 0. Finalnya, akhirnya objek itu berhenti. Work done by friction, kita boleh tulis sama dengan F kali S kali cos 180 degree is equal to negative half mu square. Okay, again, saya nak cuba prove a point. Cos 180 degree is equal to negative 1. So, negative Fs is equal to negative half times mu square. Negatif boleh potong. Mana kita dapat equation ni sebelum ni? Pada example 12. Nampak tak sebelum ni kita dah tulis? Pada example 12 kita dah tulis rupanya yang mana? Rupanya sama equation yang kita derivekan. Ada example 12, kita dah kata half mv initial square is equal to fs. Nampak tak? Dengan menggunakan work energy theorem pun kita dapat juga equation half times mv initial, saya dah gunakan simbol u kat sini, sama dengan fs. Ini daripada example 12, kita pakai case energy conservation of energy, example 12. Okey, so masukkan saja value setengah kali 3 kali u square. U square sama dengan 2.54. Sama dengan 5 kali S. Okey, dan of course awak akan dapat jawapan yang sama dengan jawapan pada soalan nombor 12, iaitu 1.94. Okey. Faham tak ni work energy theorem? Macam mana kita apply? Ada soalan ke?